berikan lagi. Sepatutnya orang yang menjangkau usia 60 tahun ke atas, jiwanya telah berubah, pemikirannya tajam, pembawaannya lebih dewasa, sehingga nampaknya ia lebih berwibawa dan lebih disegani, baik dalam kelompok keluarganya maupun dalam lingkungan masyarakatnya. Maka usia tua ini sepatutnya hanya dipenuhkan dengan amal ibadah sahaja, memperbanyakkan zikir, membaca Al-Quran, mengingati mati dan seumpamanya. Kerajaan pun sebenarnya telah memberikan ruang untuk seseorang itu mengakhiri hidupnya dengan memperbanyakkan amal ibadah. Seorang pegawai kerajaan dalam usia 55 tahun telah pun dipensionkan. Bahkan sekarang ini ada kelonggaran untuk mendapatkan skim pension yang lebih awal lagi. Duduk saja di rumah, gaji sudah dapat. Maka seeloknya masa yang tinggal dari baki hayatnya hanya digunakan untuk mencari keuntungan akhirat yang abadi itu. Tetapi masih ramai orang yang sudah pension, lalu ia mengisi masa pensionnya itu dengan berniaga, kelam kabut ke sana dan ke sini dalam urusan menambah kekayaan. Apalah yang mahu dihimpunkan lagi? Harta yang ada sudah cukup dan biasanya anak-anak sudah lepas tanggungan. Mereka sudah berumah tangga sendiri. Bahkan ada di antara mereka yang sudah mendapat peluang pekerjaan yang agak lumayan. Maka biarlah pula anak-anak yang menyara orang tua sebagai membalas sebahagian daripada budi orang tua yang telah bertungku lumus dan membanting tulang untuk mencari nafkah kepada anak-anak sewaktu mereka masih kecil dahulu. Begitulah pula halnya petani, tukang dan pekebun. Biasanya anak-anak sudah dapat diharapkan untuk melanjutkan tugas orang tua mereka. Kiranya sampailah masanya untuk anak-anak membuat bakti, membalas jasa baik orang tua mereka. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hadis pada pagi ini ringkas, pendek saja, tapi tuan-tuan membicarakan tentang umur yang panjang, iaitu seseorang hamba yang Allah Ta'ala izinkan untuk dia hidup di muka bumi ini sampai menjangkau usia 60 tahun. Sebahagian yang ada dalam surah pagi ini masuk dalam golongan ini. Yang tak sampai lagi, moga-moga dapat sampai. Bila kita baca, tuan-tuan, daripada kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, susunan Imam Tirmizi, hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Tirmizi berkaitan tentang fizikal Nabi SAW dalam bab fizikal, hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik, bagaimana Sayyidina Anas menyebut Nabi SAW duduk di Mekah 10 tahun, di Madinah 10 tahun. Dan Nabi SAW wafat di usia 60 tahun. Kerana orang Arab, tuan-tuan, biasa kalau lebih sikit dia tarik mari genap, tuan-tuan. Macam kita lah sekarang, 95 sen dia bagi cukup RM1. RM1 5 sen bagi cukup jadi RM1. Orang Arab pun macam tu. 63 dia sebut 60. 13 tahun dia sebut 10 tahun. Tuan-tuan, Nabi sehinggakan usia 63 tahun Allah berikan kepada baginda untuk hidup di muka bumi. Begitulah juga usia dengan 63 tahun Allah kurniakan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan juga Sayyidina Ali. 63 tahun semuanya. Lebih daripada tu, tuan-tuan, anugerah. A'maru ummati baina sittin wa sab'in, kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Tuan-tuan, satu umur yang panjang bagi umat Nabi Muhammad. Kalau umat dahulu, tuan-tuan, umat dulu-dulu ni, kalau ada yang mati usia 200 tahun, kesian kat dia, umur pendek. Tuan-tuan, dan kitab sebut macam tu. 200 pendek, tuan-tuan. Kalau kita 200 tu, tuan-tuan, tak tahu jadi macam mana. Kan, orang kalau hidup umur sampai 100, dia kata ni membelah dah ni. Bukan dia dah ni. Benda lain duk ada kat dia. Tuan-tuan, usia 60 ni, mana usia yang setelah melalui waktu matang selama 20 tahun lebih.
daripada umur 40 ke atas, tuan-tuan, kematangan seseorang tu dah lengkap, maka dia sepatutnya setelah pun membuat keputusan sama ada nak menuju ke syurga ataupun ke neraka. Kita dah bicara sebelum ni bagaimana umur 40 ni umur yang cukup bahaya. Kerana umur 40 seseorang tu dah pun cukup kematangannya. Semua nabi-nabi yang Allah utuskan ketika usia 40 tahun, kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Kenapa umur 40? Tuan-tuan, umur sebahagian besar daripada kehidupan telah pun dilalui. Pengalaman jenuh, pengalaman banyak dah. Maka dia boleh buat keputusan untuk baki hidupnya yang masih sedikit, yang tinggal sikit itu, sama ada dia memilih jalan yang baik ataupun tidak, tuan-tuan. Di segi saintifiknya, kajian mendapati usia 40 tahun ke atas, tuan-tuan, start mula, tuan-tuan, sel-sel ataupun sel-sel yang ada di otak seseorang itu mula lemah, makin hilang, makin mati. Yang menyebabkan dia nak buat keputusan, tuan-tuan, selepas daripada umur 40 ni, makin susah. Makna kalau seseorang tu tak U-turn, tak meninggalkan perbuatan buruk dia ketika menjelang usia 40 tahun, dia nak tinggal payah, tuan-tuan, selepas itu. Dia kena buat perubahan sungguh-sungguh. Muslimin, muslimat, mati sekalian, Nabi SAW isi, tuan-tuan, kehidupan baginda yang patut jadi contoh untuk kita. Tuan-tuan, 63 tahun Nabi hidup, dengan 23 tahun menjadi membawa amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 12 Rabiul Awal, tuan-tuan. Majlis-majlis tentang Maulid Rasul ni disambut sebelum daripada 12 Rabiul Awal. Bahkan Maulid Rasul ni disambut sampai ke bulan yang lain. Disebutkan tentang Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi dalam tempoh baginda hidup dan membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, Allah sifatkan, tuan-tuan, baginda dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat kepada seluruh alam. Tuan-tuan, ulama menyebut bagaimana rahmatnya Nabi dalam usia, tuan-tuan, 63 tahun bila dibahagikan dengan tempoh menjadi utusan Allah, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 10 tahun tu, tuan-tuan. 10 tahun Nabi SAW berperang dan jadi panglima. Mengikut riwayat pertama kata 27 kali, tuan-tuan. Riwayat kedua 28 kali. Campur dengan bi'sah saraya yang Nabi hantar, tuan-tuan, bala tentera, tetapi Nabi tak sertai. Nabi suruh sahabat jadi panglima. Imam Ibn Qayyim sebut, tuan-tuan, saraya dan bi'sah ini yang Nabi utus tapi Nabi tak pi, tuan-tuan, lebih daripada 60, tuan-tuan, 60 kali tentera yang Nabi hantar. Yang Nabi sertai sendiri dan jadi panglima 27 atau 28 kali, tuan-tuan. Rahmatnya Nabi SAW seperti mana Dr. Muhammad Imarah, seorang pemikir Islam terkenal di Timur Tengah, tuan-tuan, menyebut, dia kata, bandingkan bagaimana dalam tempoh 10 tahun dengan 27 ataupun 28 kali Nabi sertai peperangan dan lebih daripada 60 kali bi'sah saraya, peperangan yang Nabi tak sertai, berapa jumlah yang terkorban dalam tempoh 10 tahun ketika Nabi memimpin kota Madinah dan hantar tentera, dan Nabi sendiri, tuan-tuan, sertai peperangan. Agak-agak berapa, tuan-tuan? Dengan jumlah peperangan yang Nabi sertai dan juga peperangan yang Nabi tak sertai. Tuan-tuan, jumlah yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Imarah yang terkumpul, iaitu di kalangan para sahabat yang jadi syuhada dan juga yang mati di kalangan pihak musuh, orang-orang kafir, tuan-tuan, jumlahnya hanya 386 orang. Sikit saja, tuan-tuan. Nabi SAW sebanyak 27 atau 28 kali jadi panglima perang, terlibat dalam peperangan. Berapa orang Nabi bunuh? Tuan-tuan, seorang saja. Itu pun kerana nak mempertahankan diri. Ketika mana Umayyah bin Khalaf, antara pemimpin besar Mekah, tuan-tuan, buat serangan bertubi-tubi terhadap Nabi, Nabi nak mempertahankan dirinya, terpaksa bertindak membunuh Umayyah bin Khalaf. Nabi tak pernah, tuan-tuan, bunuh orang kecuali Umayyah bin Khalaf. Masya Allah, tuan-tuan, bandingkan dengan The Great War, Perang Dunia Pertama, tuan-tuan, 4 tahun Perang Dunia Pertama tu, tuan-tuan, 13 juta terkorban, 10 juta tentera, 3 juta orang awam. Masya Allah.
Perang Dunia Kedua, tuan-tuan, 6 tahun. 6 tahun tu meragut nyawa 61 juta. 61 juta. Negara paling ramai, tuan-tuan, yang terkorban rakyatnya adalah Rusia, 21 juta. Kedua China 11 juta. Jerman ketiga dengan 7 juta. Tuan-tuan, banding dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, bagaimana tuan-tuan peperangan yang Nabi lakukan, tuan-tuan, korbannya adalah terlalu sedikit. Peperangan mazhab antara Protestan dengan Katolik, tuan-tuan, daripada selama 30 tahun, daripada 1614 sampai 1648, tuan-tuan, meragut nyawa korban daripada pihak Protestan dan Katolik 10 juta. Tuan-tuan, rahmat Nabi SAW bawa. Begitulah, tuan-tuan, rahmat untuk kita, tuan-tuan, derisi hidup kita dengan sesuatu yang bermanfaat, tuan-tuan, dalam tempoh yang itu ni. Masya Allah, tuan-tuan, Allah uji saudara-saudara kita di Kelantan. Ujian. Ma asabakum min musibatin famin Allah. Tak ada musibah yang menimpa melainkan datang daripada Allah Ta'ala. Musibah ni benda yang menimpa. Mai, tuan-tuan, timpa, Allah hantar musibah ni, tuan-tuan, ada yang baik, ada yang tidak, tuan-tuan. Dan ulama kata musibah ni ada 3. Satu, tuan-tuan, musibah yang, tuan-tuan, Allah hantar untuk hamba-hambanya yang dia sayang. Hamba-hamba yang, tuan-tuan, yang dia suka, yang dia sayang. Hamba yang taat. Ni musibah yang diberi nama dengan ujian. Tuan-tuan, Allah bagi supaya si hamba itu makin dekat dengan dia, makin dapat berganda pahalanya dengan ujian yang Allah hadapkan kepada si hamba yang dia sayang. Hamba tu, tuan-tuan, redha, hamba tu bersyukur, kerana tu tanda Allah Ta'ala bagi perhatian kepadanya. Innallaha idza ahabballahu qauman ibtalahum, kata Nabi. Bila Allah suka kepada sesuatu kaum, Allah akan jadikan, Allah berikan bala, ujian terhadap mereka. Tuan-tuan, ulama 40 hari tak sakit, tuan-tuan, walaupun sikit, susah hati. Kita 40 hari tak sakit, alhamdulillah, Allah sayang sungguh, tak sakit apa aku. Tuan-tuan, orang soleh 40 hari tak sakit walaupun sedikit, tuan-tuan, susah hati, tuan-tuan, kerana Allah tak pandang kepada mereka kalau tak ada sakit. Kerana dengan sakit tu seorang hamba mengeluh, tuan-tuan, sebut nama Allah, ingat ni Allah hantar, Allah bagi untuk dia dapat pahala dan gugurkan dosanya. Pertama, bila Allah hantar musibah untuk para hambanya yang taat, itu ujian untuk mereka. Untuk hamba yang buat maksiat, beriman tapi buat maksiat, Allah hantar musibah, itu teguran untuk dia. Teguran untuk dia. Dan musibah yang Allah hantar untuk orang kafir yang menentang dia, itu adalah hukuman untuk dia. Tuan-tuan, di Kelantan ada yang jadi mangsa, ada yang jadi pemangsa. Pemangsa pun ada. Pemangsa ni bukan cerita parti politik dah. Ni ada hak yang jadi mangsa, hak dia mangsa, tuan-tuan, banjir. Tapi lepas tu dia tukar jadi pemangsa. Dia pergi kutip, tuan-tuan, beras bantuan-bantuan orang pergi tanah, kutip ni kutip, dihimpun, tuan-tuan, banyak-banyak. Tuan-tuan, rumah dia tak roboh. Tuan-tuan, rumah dia tak dihanyutkan. Bila, tuan-tuan, ada satu NGO yang, tuan-tuan, mereka punya pengalaman, kalau kes-kes macam berlaku di Kelantan ni, ada orang akan ambil kesempatan. Mereka uji, tuan-tuan, tanya, kami punya stok bakalan tak ada hari tapi tempat lain memerlukan bantuan. Ada tak siapa-siapa yang boleh dapat bantuan, boleh dapat stok, kami sanggup beli. Tuan-tuan, bila sebut macam tu, umum macam tu, ada yang main bisik. Ada kalau nak. Tak mana? Jom. Pergi rumah dia, tuan-tuan, sekerat rumah. Tuan-tuan, yang barang kalau RM5, tuan-tuan, dia jual RM20-30. Ini ambil mana banyak ni? Dia kata pergi kutip tempat mereka hantar bantuan. Masya Allah, tuan-tuan, dia boleh ambil kesempatan, tuan-tuan. Ada yang, tuan-tuan, bila dia bagi tahu, tuan-tuan, kata jangan lupa sembahyang. Dia kata nak sembahyang apa macam ni lah ni. Tunggu elok semua balik baru qada lah. Masya Allah, tuan-tuan, ujian. Tapi kita tengok ada yang sembahyang ketika mana berada atas perahu, tuan-tuan, atas bot, atas rakit, tuan-tuan, dia terus tetap sembahyang. Allah uji. Tuan-tuan, kerana apa? Kerana usia yang Allah beri itu tidak diketahui bilakah penghujungnya. Muslimin, muslimat mati sekalian. Jadi, umur 60, Nabi pesan, bila seseorang itu, dia, tuan-tuan, buat alasan tak sempat nak buat ibadat, maka Allah tak mau terima dah alasan yang diberikan oleh si hamba. Kerana Allah bagi tempoh kepada dia lama dah.
Kan? Dia punya target pencen baru nak kampui, nak pulun. Tuan-tuan, dia duk kira nak tunggu pencen. Malaikat tak pencen. Malaikat tak ada sebut umur pencen, umur mati ni kena lepas pencen baru mati. Tak ada macam tu. Tambahlah ni penyakit-penyakit tuan-tuan, hak muda-muda pun mati, kena serangan jantung, darah tinggi dan sebagainya. Tak tunggu pencen. Maka tak sepatutnya seseorang tu kata aku lepas pencen baru aku nak main surau, baru aku nak pergi masjid, baru nak main duduk dalam majlis ilmu. Jangan. Kerana umur tak tahu bila penghujungnya. Tak tahu tuan-tuan. Tapi bila orang tu Allah panjangkan umurnya, tengok-tengok tuan-tuan, tak terisi pun dengan kebaikan. Tak terisi. Dia kata tak dan dulu. Tengok-tengok Allah matikan, tak sempat untuk dia melakukan amal ibadah. Allah tak mau terima kerana Allah bagi umur yang panjang. Muslimin, muslimat mati sekalian. Allah Subhanahu wa taala sebut seperti mana tuan-tuan kita duk baca Yasin. Awalam nu'ammirkum ma apa? Awalam nu'ammirkum ma bukan ya? Apa ayat yang Allah balikkan balik kejadian tu? Allahumma salli Muhammad. Wa man nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi. Itu ayat lain. Bukan ayat balik Allah Subhanahu. Tapi ayat lain Allah Taala sebut tuan-tuan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nazir. Bukankah kami dah panjangkan umur untuk kamu dan telah pun diberi peringatan untuk kamu. Dah mai kepada kamu peringatan. Tuan-tuan, peringatan nazir itu ulama tafsir yang pertama adalah Rasul. Kedua tuan-tuan Al-Quran. Ketiga adalah uban yang Allah hantar tuan-tuan ada di kepala tuan-tuan. Sebagai peringatan untuk yang hidup. Bila beruban di kepala, tu warning daripada Allah yang Allah hantar kepada dia. Untuk dia beringat selalu. Kata umur dia dah pun makin dekat dengan penghujungnya. Jadi moga-moga yang dah sampai umur 60 naik ke atas, moga-moga Allah Subhanahu wa taala tetapkan pendirian, tetapkan kaki berada di atas landasan yang kejap, yang elok, dan boleh mati dalam husnul khatimah. Yang masih muda, moga-moga Allah bagi kekuatan untuk mencari istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, kita baca hadis lebih sikit pada pagi ini, qada yang tak mari banyak kali insya-Allah. Hadis ke-35. Kematian adalah suatu kepastian. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru min zikri hazibil lazat yakni al-maut, rawahu Tirmizi. Artinya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah olehmu mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan, iaitu mati. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ni juga pendek, Nabi peringat tentang suatu perkara yang boleh menyebabkan kita tak teringin tuan-tuan nak berlebih-lebihan. Perkara ni Nabi sebut, Nabi gelar dengan memutuskan kelazatan. Tak seronok tuan-tuan hidup. Duduk tengah sonok-sonok, bila orang tu mati, habis kenikmatan yang dia ada. Tak ada dah, dia boleh rasa lagi. Mati, semua orang akan mati. Cumanya tuan-tuan, perkara selepas daripada mati itulah yang besar. Kita pernah sebut cerita tentang ayah kepada Dr. Hamka. Tuan-tuan, Dr. Hamka bila mana dipenjarakan ketika zaman Jepun dulu. Bila panglima kepada tentera Jepun, tuan-tuan mai lawat penjara, kebetulan panglima tu pak saudara kepada Maharaja Jepun. Dalam penjara ni semua orang makit tabik hormat tuan-tuan, tunduk. Tapi ayah Dr. Hamka tak mangkit pun, tak bangun pun, sila panggung lagi ada. Menyebabkan panglima tu marah tuan-tuan. Marah Jepun ni kira kalau kena penampak tu ringan lah. Lebih lagi kena pancung lah jawab dia. Tapi tuan-tuan, izzah, kemuliaan, tuan-tuan, kehebatan yang ada pada ayah kepada Dr. Hamka ni tuan-tuan, dia tak diapa-apakan.
Sebaliknya dia tanya, kan? Kenapa dia tak bangun berdiri untuk hormat? Ditanya sendiri oleh Panglima tu. Ayah Dr. Hamka kata, aku ni adalah orang alim untuk orang Islam ni. Aku orang alim. Aku orang Islam dan aku orang alim. Aku orang alim. Orang yang ada amanah dengan ilmu. Tuan-tuan, aku tak boleh tunduk kepada selain daripada Tuhan aku. Tuan-tuan, jawapan tu menyebabkan Panglima Tentera Jepun tuan-tuan diam. Kan? Kerana ada orang berani. Berani tu tuan-tuan, keberanian tu daripada iman. Tuan-tuan, lepas daripada peristiwa tu, kawan-kawan hak duduk penjara kata, tak takut ke? Tak takut ke? Kena dengan kawan tu. Dia kata, mati semua akan mati. Tapi yang aku takutnya adalah urusan selepas mati. Ada orang mati dengan cara aksiden. Ada orang mati dengan banjir. Ada orang mati tuan-tuan dengan jatuh pokok. Ada yang mati sakit ni sakit ni. Mati, tuan-tuan bunyi sebut mati. Dengan walaupun berbeza-beza, tapi tuan-tuan mati itu adalah satu. Tapi urusan lepas mati, kata ayah Dr. Hamka, itulah yang menakutkan aku. Mati kot mana pun aku mati. Kan? Tuan-tuan, macam bila kita baca hadis ni, tuan-tuan, kita rasa ada orang yang berusia dah lanjut dah. Tapi kalam dia, tuan-tuan, seolah-olah dia tak mau nak mati ataupun tak ingat ke mati. Tikai hukum Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila kita cerita bab mati ni, orang akan kata contoh seperti mana undang-undang Islam. Undang-undang Islam ni keras. Contoh kata hukuman rejam, hukuman tuan-tuan mematikan pesalah. Dianggap tuan-tuan Islam ni datang bawa kekerasan. Kita baca ayat tadi Nabi Muhammad bawa rahmat. Rahmat Nabi tuan-tuan dalam segenap aspek, termasuk dah dalam hukuman. Dalam hukuman tuan-tuan. Kita baca dalam majalah Sulusi dulu tuan-tuan, berapa bulan lepas telah pun dikemukakan kajian daripada 2 saintis Jerman yang buat kajian tentang sembelihan cara orang Islam dengan cara yang bukan Islam. Kesimpulannya, tuan-tuan, sembelihan cara kita orang Islam walaupun nampak macam keras, tak kesian ke binatang. Potong lehernya tuan-tuan, putus horat tuan-tuan leher. Nampak macam keras sangat. Tuan-tuan, tapi itulah cara yang terbaik dan menyebabkan binatang yang kita sembelih tu tak sakit pun. Berbanding tuan-tuan dengan sembelihan orang bukan Islam yang nampak pada zahir pi tebuk ataupun pi potong sikit pun dia punya tengkok leher tu tuan-tuan gores dengan pisau sikit, nampak tuan-tuan tak sakit, ataupun letak pistol elektrik bersengap tu tuan-tuan nampak macam dia tak mengalami kesakitan. Tapi tuan-tuan, bila saintis Jerman buat melalui kajian melalui alat teknologi moden mereka, letak di otak, letak di bahagian jantung binatang, kesimpulannya ialah cara hak yang Islam buat tu tuan-tuan adalah yang terbaik. Tuan-tuan, binatang tak sakit. Tak sakit macam mana? Dah terputus tuan-tuan urat di leher yang tuan-tuan menyebabkan otak tuan-tuan tidak boleh untuk nak salurkan rasa sakit tu kepada anggota lain. Tuan-tuan, nu yang kejang duk tenang-tenang, kejang tu menunjukkan darah dia tuan-tuan makin kurang, makin kering. Tuan-tuan, darah tak ada. Tuan-tuan tunggu, tuan-tuan wassalam ni, tunggu salam kuliah subuh pagi ni bila nak berhenti tak tahu. Kebas kaki. Kan, cucuk kutir tuan-tuan cubit, tak rasa apa, kebas. Tuan-tuan, kenapa tak rasa apa? Darah tak ada, tuan-tuan. Tuan-tuan, macam itulah binatang yang disembelih. Jantung bergerak, tuan-tuan, dia pam keluar darah. Darah keluar, tuan-tuan, keluar sekali dengan bakteria, daging tu elok, daging tu segar, dan kita makan pun selamat. Tuan-tuan, kajian ni membuktikan bila mana terputus leher ataupun urat tuan-tuan binatang yang kita sembelih ikut cara Islam, binatang tu tak sakit tuan-tuan, tak sakit. Masya Allah, macam itulah kalau orang tuan-tuan yang kena hukuman pancung tuan-tuan dan sakit, tak sakit tuan-tuan. Masya Allah, hak yang Islam bawa ni tuan-tuan pada baik yang cukup besar untuk manusia tuan-tuan. Duk banding tuan-tuan, kata Islam ni kan katakan dengan banding dengan undang-undang lain. Masya Allah tuan-tuan, kata contoh orang bukan Islam tak apalah. Cina tuan-tuan kata undang-undang Islam ni kan tuan-tuan, mereka tak tengok sejarah mereka sendiri. Sejarah di negara tanah besar Cina dulu waktu dinasti Qing. Dinasti Qing sebelum republik berlaku tuan-tuan di Cina. Ada undang-undang yang pernah kita sebut dulu, undang-undang Linci. Linci ini undang-undang yang bermaksud mendaki bukit pelan-pelan. Pelan-pelan.
Maksudnya orang yang didapati bersalah, bila mana dia kena hukuman, dia akan dikenakan hukuman dengan sikit demi sedikit. Bagi mati lambat. Tapi tuan-tuan, dipotong badannya sikit-sikit. Hari ni potong sekat. Potong tengah sekat. Esok potong sekat lagi. Lusa potong lagi. Lagi tak mati, duk potong. Tuan-tuan, ni bagi kes-kes yang berat, tuan-tuan. Dalam dinasti Qin tu, tuan-tuan, undang-undang ni juga dilaksanakan daripada tahun 900 Masihi sampai 1905 Masihi. Bukan takat tuan-tuan linci ni dilaksanakan, bahkan ada 5 undang-undang lain. Kita dengar tadi, tuan-tuan, nak banding dengan hak yang hudud, tuan-tuan. Dengan hudud dengan linci tadi, mana lebih keras? Dengan undang-undang 5 undang-undang lain yang dikenal dengan Mo, tuan-tuan, dinasti Qin dulu buat Mo ni apa dia, tuan-tuan? Dia buh tatu, dia cap di dai, tuan-tuan. Pesalah tu tak boleh nak buang cap tu sampailah dia mati. Orang akan kenal dia. Tuan-tuan, yang kedua dikenali dengan Yi, iaitu undang-undang, tuan-tuan, yang akan menyebabkan orang tu dipotong hidung dia. Potong hidung ni. Allah, orang kenal, tuan-tuan. Kan? Orang kenal. Cina, tuan-tuan. Ni cerita undang-undang yang ada dengan Cina dulu. Yang ketiga Yui, tuan-tuan. Undang-undang yang kerat kaki kanan ataupun kaki kiri, ataupun kedua-dua kaki, tuan-tuan. Nak hidup. Nak kata Islam kan Nak Islam keras. Tuan-tuan, ni undang-undang yang ada dengan Cina dulu. Juga undang-undang dikenali dengan undang-undang Gong, tuan-tuan. Oh, hak ni lagi berat. Iaitu potong kemaluan. Potong kemaluan, dan orang tu, tuan-tuan, dianggap seperti binatang. Boleh diletakkan barang atas belakang dia, suruh dia bawa balik pergi rumah ke mana-mana. Masya Allah. Dan undang-undang terakhir dikenal dengan Dafi. Dafi ni maksudnya, tuan-tuan, orang tu kalau didapati bersalah, dia akan dikerat 4. Hidup-hidup ni, tuan-tuan, dikerat 4. Kalau tak kerat 4, tuan-tuan, dipotong sikit-sikit bagi jadi 1000 ketuik. Tuan-tuan, 1000 ketuik daripada kaki sampai ke kepala tu dipotong dalam keadaan hidup. Kalau tak potong macam tu, ikat anggota dia, tuan-tuan, di kuda. Tuan-tuan, 2-3 ekor kuda. Kuda ada pi kanan, ada pi kiri. Terbelah macam tu je. Tuan-tuan, ni undang-undang yang dibuat oleh orang-orang Cina, tuan-tuan, waktu dinasti Qing dulu, tuan-tuan. Pernah disebut, orang Cina tak jumpa kan sejarah ni. Tapi mereka kata, tuan-tuan, kita, undang-undang kita pegang undang-undang Islam yang kita wajib untuk usaha laksanakan. Dianggap, tuan-tuan, sebagai keras, tuan-tuan. Kalau orang tu ingat kemati, tuan-tuan, dia tak berani nak sebut perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, berdasarkan kepada nafsu atau apatah lagi dengan akal dia. Dia tak berani. Kerana dia fikir tentang masa depan dia lepas daripada kematian. Mati ni adalah sesuatu yang amat baik. Sayyidina Umar, tuan-tuan, tulis di tapak tangannya, kafa bil mauti ya Umar, memadailah sebagai peringatan wahai Umar, mati itu sebagai peringatan wahai Umar. Bila Sayyidina Umar tengok, tuan-tuan, dia akan lagi bersemangat untuk buat ibadat, tuan-tuan. Tuan-tuan, waktu kita hidup ni, Sayyidina Ali kata kita hiduplah ni, annasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia ni hidup, sebenarnya manusia ni lena. Lena, tuan-tuan. Tapi bila mereka mati, barulah mereka jaga. Baru jaga. Mamai, tuan-tuan, mamun ni, waktu kita hidup ni, kita duk rasa tak ada apa-apa. Macam kita mimpi. Mimpi, bila kita jaga daripada tidur, tuan-tuan, oh mimpi. Kita tak terasa apa, tuan-tuan. Walaupun dalam mimpi tu kena ligan dengan harimau, kena kejar dengan hantu apa semua. Bila jaga-jaga, tak ada apa. Tuan-tuan, waktu kita hidup ni, manusia, kata Sayyidina Ali, dia rasa dia duduk lena. Manusia lena. Bila dia mati, baru dia sedar. Tuan-tuan, sedar macam mana? Sedar, tuan-tuan, bagaimana disebutkan. Orang yang soleh waktu hidup di dunia, tuan-tuan, bila lepas dia mati, bila di akhirat dia adili, dia menyesal, tuan-tuan. Orang hak soleh, buat amal soleh pun menyesal. Kenapa? Kerana seluruh hidupnya, waktu dia hidup dulu, dia tak gunakan untuk semata-mata beribadat kepada Allah Ta'ala sahaja. Itu orang soleh. Dia tak guna setiap detik hidupnya untuk ingat ke Allah semata-mata. Apatah lagi orang yang buat maksiat, penyesalan dia tak tahulah, tuan-tuan. Dengan ingat mati, tuan-tuan, seorang ketua akan melaksanakan amanah. Dia tak akan zalimi orang bawah dia. Dengan ingat kemati ni, lepas daripada mati ni ada urusan yang akan dibicarakan. Seorang suami akan bertanggungjawab dengan penuh amanah kepada isteri dia. Isteri akan tunai amanah dengan sebaik mungkin kepada suaminya. Pasal apa? Dia akan ditanya.
Mereka mak ayah akan ditanya tentang anak-anak. Tuan-tuan, mereka akan jaga. Kerana apa? Di akhirat nanti, tuan-tuan, anak-anak boleh jadi musuh. Suami, isteri akan jadi musuh. Mak ayah dengan anak-anak jadi musuh. Pasal apa tuan-tuan? Nak selamatkan diri daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, Nabi suruh ingat, perbanyakkan mengingati mati, kata Nabi. Kerana itulah yang akan meluruskan perjalanan hidup kita. Tuan-tuan, Imam Asy-Syafi'i dan menjadi sunnah para nabi. Tuan-tuan, dan dilakukan oleh ulama-ulama, tuan-tuan. Nabi-nabi, tuan-tuan, sunnah para nabi umur 40 bawa tongkat. Kan? Kita kalau bawa tongkat kata awam boleh tua sangat ha. Tak, tuan-tuan, itu sunnah nabi-nabi. Imam Asy-Syafi'i umur 40 start bawa tongkat. Walaupun gagah lagi. Bila orang tanya, dia kata, tongkat ni mengingatkan aku bahawa perjalananku ke akhirat ni makin dekat. Makin dekat. Tuan-tuan, bawa tongkat. Jadi kita payah nak beramai hak tu, tuan-tuan. Payah. Muslimin, muslimat. Ada suami, tuan-tuan, orang cerita zaman dulu, nama Habib Ajmi. Tiap hari dia akan berwasiat kat isteri dia, kalau saya mati, orang yang akan mandi jenazahnya ni dan orang akan jadi imam sembahyang jenazah aku, orang ni. Dia pesan tiap hari. Mana dia, tuan-tuan, dia peringat tentang kematian ni. Tiap hari dia ingat. Masya-Allah, tuan-tuan. Saya ingat ni Reni 12 Rabiul Awal ni hari ayah saya meninggal, tuan-tuan. Kan? Tahun 2000 dia meninggal, tahun 2000. Dan kuliah dia banyak kali yang saya sempat waktu saya kecil dan lepas saya balik mengaji, tolong jadi driver kat dia. Dia duduk sebut dan kuliah dia, ceramah dia, nak mati, teringin nak mati dan minta mati hari kelahiran Nabi dan hari kewafatan Nabi. Tuan-tuan, minta Allah bagi, tuan-tuan, malam Jumaat di Hospital Pulau Pinang, koma 3 hari lepas bypass, 10.45 malam, 12 Rabiul Awal. Allah bagi kat dia. Tuan-tuan, mati kita tak tahu, tuan-tuan. Tapi ingat, mati ni membetulkan kehidupan seseorang. Bagi jadi elok, tuan-tuan. Bagi jadi elok. Kan? Bila saya pergi ke Aceh 2 bulan sudah, tuan-tuan. Pergi ke Aceh. Kita berharaplah Kelantan berlaku Allah uji. Rahmat-rahmat selepas daripada ujian ni. Rahmat Allah, tuan-tuan. Yang kita tak tahu apa yang akan Allah Ta'ala kurniakan kepada Kelantan. Moga-moga yang terbaik, tuan-tuan. Macamlah di Aceh. Saya pergi tu niat saya ziarah keluarga. Kan keluarga ramai. Pupu-pupu ayah saya pun ada di sana. Kerana ada yang turis menetap sana, dia terpecah. Di Malaysia pun ada, sana pun banyak. Bila pergi, tuan-tuan, ni pergi 5 hari je. Pergi dengan mak, bawa adik 2 orang. 5 hari tu saya duduk sembang, tanya bab tsunami ya, walaupun 10 tahun dah. Kan? Kerana mereka alami sendiri, tuan-tuan. Rumah yang saya tumpang duduk tu pun kena tsunami. Cumanya Allah selamatkan. Bila sampah-sampah sarap tu, tuan-tuan, dan kayu-kayu besar tu, dia jadi penghadang. Daripada ombak besar tu mari hentam rumah tu. Kan? Jadi ombak tu terpecah 2. Kalau rumah orang ni keliling kelalang ni habis dah, hancur. Yang sepupu saya dengan isteri anak-anak ni, isteri dia tak larat, tak boleh naik, kaki sakit lutut, tingkat 2 yang atas rumah. Yang dia dengan sepupu saya dengan anak-anak lain naik atas bumbung. Naik atas bumbung tu ambil masa, tuan-tuan, tak sampai 10 minit. Tapi bila dah surut semua, duduk pagi sampailah lepas zuhur, tuan-tuan. Bila dah tenang dah, baru nak turun ke dalam, masuk dalam rumah. Nak turun tu ambil masa 2 jam. Nak naik 10 minit tak sampai. 5 orang naik. Nak turun tu dekat 2 jam baru boleh turun. Tapi, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan, rahmat. Saya duduk heran, 5 hari ni saya duduk tengok, tak ada kereta buruk di Aceh. Kereta Toyota, Honda, Suzuki. Kereta buruk tak ada, tuan-tuan. Hebat juga. Pekan Bandar Aceh ni pun lebih kurang pengen Sungai Petani je, tuan-tuan. Tak lihat apa ni, Insya-Allah hebat sangat. Kan? Terus Sungai Petani. Saya tanya, tuan-tuan, ke dua puan saya lah. Saya kata, saya rasa pelik ni. Saya duduk 5 hari di sini, tengok kereta, semua kereta baru-baru.
Dia kata kereta lama-lama tsunami bawa angkut habis ke laut. Tuan-tuan, hal lama-lama buruk tak? Labi-labi ni kira macam lori kecil tu, bas mini kecil tu, tuan-tuan. Tu pun cantik, macam baru. Masya Allah, tuan-tuan. Allah bagi. Tuan-tuan, Allah bagi rahmat, tuan-tuan, dengan peristiwa tsunami. Bagaimana pertempuran, peperangan yang berlaku selama ni, tuan-tuan. Aceh selama ni tak dapat hak minyak, tuan-tuan. Jakarta kaut habis. Bumi yang tak pernah tenang, duk perang selalu, tuan-tuan. Dengan peristiwa tsunami, tuan-tuan, Aceh dapat otonomi. Otonomi istimewa pula, boleh melaksanakan syariah. Walaupun pelaksanaan syariah tu melibatkan arak, judi, khalwat, zina tu ya, tuan-tuan, bukan seluruhan lagi. Tapi mereka dapat otonomi istimewa. Kalau Jakarta dapat otonomi istimewa bab budaya, Aceh dapat dengan undang-undang syariah, tuan-tuan. Minyak dapat, tuan-tuan, mereka dapat hak 70%. 30% Jakarta ambil. Dulu Jakarta gabui habis, sapu habis, tuan-tuan. Dapat merintah sendiri. Peperangan, tuan-tuan, terpaksa dihentikan. Berhenti, tuan-tuan. Pasal apa? Bantuan satu dunia nak mari, kami nak bantu. Macam mana kalau hampa duk perang? Kami nak jaminan dulu, letak jatah baru kami akan bagi bantuan. Tuan-tuan, rumah dulu katanya rumah buruk lama-lama. Bila tsunami bawa rusung, bawa habis, hancur habis, tuan-tuan. Dapat bantuan daripada seluruh dunia, rumah baru. Masya Allah, tuan-tuan. Allah bagi kan satu persatu. Yang kita tak tahu macam itulah juga di Kelantan, kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala nak bagi, tuan-tuan. Tapi apa yang berlaku, sahabat-sahabat saya pun teringin nak pergi Kelantan, tapi tak boleh pergi, tuan-tuan. Kalau pergi jadi susah orang kita bukan orang sihat sangat kan, dengan ayak tak ada ni, jadi susah. Tapi kita harap moga-moga Allah Ta'ala, tuan-tuan, mengingatkan kembali, tuan-tuan, bagaimana kekuasaannya cukup besar. Allah Ta'ala hantar ayat ya, tuan-tuan. Kalau di Aceh, tuan-tuan, sepupu ayah saya cerita orang yang dalam ketekanan tenggelam timbul, satu gundi depan dia, tuan-tuan, main dengan barang kemas ni, depan dia, barang kemas segundi, tuan-tuan, main daripada mana. Tapi tak teringin masa tu kerana duk rasa dah kiamat dah, tuan-tuan. Tak ambil, tuan-tuan. Lalu depan ni, kira dia duduk tenggelam timbul nak selamatkan diri, tiba-tiba barang kemas, tuan-tuan, sebanyak tu lalu depan dia. Tak ambil. Nak selamatkan diri saja. Rasa dah habislah, umur dunia ni habis dah. Tapi tengok-tengok kiamat tak jadi berlaku, tuan-tuan, menyesal tak ambil. Dia menyesal pula, tuan-tuan. Allah, tuan-tuan. Ni kata dunia, tuan-tuan. Kita takut itulah. Jadi muslimin, muslimat, kan, kita buat apa pun, moga-moga ingat kemati, kan. Saya yakin Surah Rahman ni hantar apa trailer dah bantuan Kelantan, tak tahulah, tuan-tuan. InsyaAllah moga-moga apa yang kita lakukan, moga-moga jadi saham untuk kita di akhirat nanti. Jadi nak ingat kemati, nak ingat mati macam mana, kita sendiri, tuan-tuan, mudah lupa. Maka kita kena duduk dalam majlis ilmu sebegini, maka akan diperingatkan kepada kita dengan kematian. Kedua, tuan-tuan, rajin-rajinlah baca Quran, maka kita akan jumpa peringatan tentang kematian, cerita lepas mati nanti. Kan ni ulun baca, tuan-tuan, rasa tak selesa kalau tak buka Facebook dan sebagainya. Mesej yang duk sampai tu dia. Ada kawan tunjuk hantar kat saya, dia kata tak buka 2 hari tengok mesej 1000. Wih, kemas sungguh. Hebat sungguh dia. Tapi tuan-tuan, mesej yang Allah hantar melalui Al-Quran tu, kita ambil peduli ke tak? Kan kita rasa Reni ni awak tak kena ni, rasa serabut, rasa tak sempurna ni, rupa-rupanya tak baca Quran. Tapi tuan-tuan, orang boleh habis masa rasa tak tenang kalau dia, tuan-tuan, tak tengok mesej, tak tengok Telegram, tak tengok WhatsApp dan sebagainya. Tu terbalik. Kita kena kawan, tuan-tuan, dengan orang-orang yang mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, beramal soleh, yang main masjid, main surau, duduk dalam majlis ilmu, duduk sembang dengan mereka akan sebut tentang kematian ini. Dan apa lagi, tuan-tuan, seperti mana yang dilakukan oleh Imam Sufyan As-Sawri, bila seorang anak muda, tuan-tuan, mai jumpa dia, minta bagi peringatan kepada dia. Tuan-tuan, Imam Sufyan As-Sawri tanya, mak ayah ada ke tak lagi? Dia kata dah meninggal dah mati dah. Cukup dah. Depa dah mati tu jadi peringatan untuk hang, cukup dah. Tak usah duk nak mai dengar aku ceramah, tak ada dah. Teringat mak ayah dah tak ada, nanti hang pun tak ada juga, mati juga. Yang tu sudah menjadi
peringatan besar untuk kamu baliklah. Masya Allah tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku sekeliling kita, apa yang diucapkan oleh saudara-saudara kita, apa yang kita temui dalam majlis ilmu, apa yang ada dalam Quran, boleh mengingatkan kita dengan kematian. Moga-moga kematian kita Allah nugerahkan dengan yang terbaik seperti mana yang kita doa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kita doa selalu macam tu. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kematian yang baik, insya-Allah. Muslimin, muslimat mati sekalian, insya-Allah kita akan sambung bulan depan dengan izin Allah. Hadis yang ke-36. Hadis 36, jauhi tempat rehat yang sempit, iaitu cerita bab kubur, tuan-tuan. Bagaimana kubur berkata-kata apabila seseorang itu dibawa untuk diletakkan di dalam kubur. Orang apa dia kata kepada orang yang mati dalam keadaan beriman? Apa kubur kata bila mana seorang itu mati dalam keadaan tanpa iman? InsyaAllah bulan depan dengan izin Allah kita akan sambung. Muslimin, muslimat mati sekalian, InsyaAllah kita ada tahlil arwah dan selamat secara ringkas, insyaAllah. Umum mana? Umum mana? InsyaAllah. Macam biasa ada tuan-tuan jualan yang rempah yang saya duk bawa tu ada, kalau tuan-tuan nak. Dan InsyaAllah kita buat tahlil ringkas dan doa selamat, insyaAllah. Moga-moga apa yang kita buat ni Allah sampaikan kepada ahli keluarga kita dan juga di jemaah ada kaitan dengan surah Rahmah ini, dan keselamatan untuk kita semua, terutama penduduk Syekh 8 Shah Alam ni, insyaAllah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa ila ashabil kiram wa ila tabi'ina wa tabi'ihim wa ila awliya'is salihin wal ulama'il amilin wasyuhada'i was salihin wa ila arwahi walidina wa syayikhina wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan